Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah, Dekan Kanan, Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Hasbi Ibrahim, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha Dr. Saiful Kamaluddin Muzakir, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar. Yang berusaha ketua-ketua program, para pensyarah yang diraikan para penerima anugerah pada pagi ini. Seterusnya, mahasiswa-mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kepada Ilahi dengan rahmat dan limpah izinnya dapat kita bersua secara maya di dalam pelaksanaan Majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa tahun 2020. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa ini diadakan bagi meraihkan mahasiswa-mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri yang cemerlang dalam akademik masing-masing. Majlis ini juga adalah salah satu inisiatif daripada pihak fakulti kepada mahasiswa agar sentiasa berusaha dalam pembelajaran dan seterusnya dapat memberi inspirasi kepada mahasiswa yang lain. Bagi menambahkan keberkatan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Saudara Ahmad Alif Ashraf bin Kamro untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal anfad wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsa yati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya hayyum ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa tahun 2020. Allahumma ya mujibad da'wati wa qadiyal hajat. Kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahman dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak lupa juga kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka. Allahumma ya qawi ya azizu ya ghaffar liman yurid. Di saat ini kami merafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam bidang akademik maupun aspek pembinaan sasiah insan dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa akan datang. Allahumma ya muhaimin ya raqib ya zal jalali wal ikram. Jadikanlah siswa-siswi yang menerima hadiah dan sedia penghargaan pada hari ini sebagai insan yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Jadikanlah mereka siswa-siswi yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripadamu ya Allah dengan penuh ketakkulan agar majlis anugerah ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pelajar-pelajar lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan. Allahumma ja'al khairu a'malina akhiru wa khairu a'malina qawatimu wa khairu ayyamina yaumal qaka fi. Allahumma ighfir lana zunubana wal ikwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillatan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. Ya Allah,
Jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan janganlah Engkau jadikan pada diri kami ini dan mereka yang bersama kami kebinasaan dan menyingkirkan kami daripada memperoleh rahmat. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada saudara Halif Ashraf atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, seterusnya tanpa melengahkan masa dijemput Timbalan Dekan Akademik Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Industri Dr. Saiful Kamaluddin untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, Puan Nur Rashikin. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah, Dekan Kanan Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Hafsbi Abdul Rahim, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha Ketua-Ketua Program Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang dihormati Saudara Muhammad Kushairi bin Hashim, Perunding Transformasi Perniagaan KPMG Management Risk and Consulting yang juga merupakan alumni FSTI, ambilan pertama program khidmat industri kita. Warga pengurusan, staf Fakulti Sains dan Teknologi Industri, serta para pensyarah dan mahasiswa-mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita berhimpun dan bersua secara maya dengan keadaan yang selamat pada hari ini sempena Majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa tahun 2020. Para hadirin sekalian, majlis ini adalah sebagai satu bukti ataupun testimoni kepada pelbagai perkara hebat yang telah dan sedang berlaku sepanjang penubuhan fakulti. Namun ingin saya tekankan 4 perkara penting untuk kita pandang sekali imbas. Baik, yang pertama sekali, majlis ini meraihkan kecemerlangan para pelajar pada setiap semester pengajian yang disimbolikkan dengan anugerah dekan yang akan disampaikan pada hari ini. Jadi tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah yang diraihkan pada hari ini. Yang kedua, ianya melambangkan komitmen para pelajar yang gigih berusaha sepanjang sesi akademik 2019-2020 sekalipun ketika pandemik COVID-19 sedang melanda dunia. Yang ini disimbolikkan dengan anugerah kecemerlangan siswa tahun 2020 yang akan juga disampaikan pada hari ini. Yang ketiga, majlis ini berfungsi sebagai jambatan yang menghubungkan siswa-siswi dengan pengurusan tertinggi Kolej Komputeran dan Sains Gunaan dan juga Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Dan yang terakhir, yang keempat, majlis ini secara langsung mengetengahkan alumni-alumni FSTI yang selayaknya menjadi suri teladan melalui sesi perkongsian ilmu dan pengalaman yang menjadi tunjang impian ahli akademik di FSTI ini, iaitu untuk mendandan siswa-siswi sebelum melangkah ke pasaran pekerjaan dan menjadi sebahagian ahli komuniti di luar kampus sana. Hadirin yang dihormati sekalian, ingin saya kongsikan bahawa fakulti ini sedang berkembang. Bukan sekadar dari sudut bilangan warga siswa dan siswinya. Untuk makluman semua, terdapat peningkatan enrolment pelajar melebihi 2 kali ganda berbanding enrolment pada tahun 2019. Tetapi FSTI juga sebenarnya sedang menempa kedudukan dan kecemerlangan di persada dunia. Dalam tidak sedar, pada tahun ini, 2 bidang akademik utama FSTI iaitu teknologi bahan dan juga kimia industri telah tersenarai di dalam QS World University Rankings 2020 dengan penarafan 5 bintang. Penarafan ini dinilai dengan mengambil kira pelbagai sudut seperti reputasi akademik,
yang membawa markah keseluruhan 40%, reputasi majikan 10%, nisbah pelajar kepada fakulti 20%, jumlah citasi per fakulti 20%, manakala baki 10% adalah nisbah staf dan pelajar antarabangsa per fakulti. Jadi jelas, dengan pecahan peratusan ini, didapati bahawa penglibatan siswa-siswi dan alumni di dalam penarafan bertaraf duduk ini adalah signifikan, iaitu separuh dari rubrik penilaian. Siswa-siswi yang diraihkan sekalian, usahlah kita cepat melatah dengan hasut maya ataupun budaya troll yang sering dilontarkan di media sosial seolah-olah penarafan ini tidak memberi impak kepada para pelajar. Namun percayalah bahawa penarafan ini memberi impak kepada kebolehpasaran para pelajar selepas bergraduat. Ini adalah salah satu impaknya. Identiti pendedahan kepada elemen industri sentiasa disematkan di dalam apa jua aktiviti FSTI untuk meninggalkan kesan yang mendalam di dalam jiwa setiap siswa-siswi FSTI. Perhatikanlah berita-berita di dalam portal, media sosial dan juga saluran YouTube rasmi FSTI. Kebanyakannya adalah berkisarkan pembangunan identiti pelajar dengan persekitaran industri yang menerapkan elemen komunikasi, keyakinan diri, kepimpinan dan peningkatan kemahiran praktikal. Platform Global Classroom, webinar, co-lecturing bersama pakar dari industri, penglibatan CEO at fakulti dan juga Profesor Ejang memberi impak besar kepada perkembangan siswa-siswi FSTI. Maka ambillah peluang ini dengan bijaksana. Siswa-siswi sekalian, pengiktirafan dan penganugeraan yang akan disampaikan kepada anda semua pada hari ini adalah satu permulaan. Ketahuilah bahawa terdapat 14 anugerah berprestij yang akan disampaikan sendiri oleh Tuanku Chancellor ketika majlis convocation nanti. Yang setiap pelajar FSTI seharusnya tidak terlepas. Saya sebutkan satu persatu secara umum. Kategori pertama adalah 10 anugerah peringkat universiti. Yang pertama, anugerah pelajaran diraja, yang mana pada tahun lalu salah seorang pelajar FSTI telah menggodol anugerah ini. Yang kedua, anugerah Chancellor. Yang ketiga, anugerah Naib Chancellor. Yang keempat, anugerah Emas Universiti. Yang kelima, anugerah Seri Kandi Matahari. Yang keenam, anugerah Profesor Dr. Masyitah. Buat mereka yang belum mengenali, Allahyarhamah Profesor Dr. Masyitah merupakan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri yang pertama semenjak penubuhannya tahun 2008 dahulu. Yang ketujuh, anugerah Yayasan Pahang. Yang ke-8, anugerah Prihatin Komuniti Puspanita. Yang ke-9, anugerah Keusahawan Soho Niaga. Dan yang ke-10, anugerah Tun Razak. Baik, kita ada kategori kedua untuk penganugerahan sewaktu majlis convocation, iaitu anugerah peringkat fakulti. Jadi, para pelajar di FSTI berpeluang menggondol dua anugerah ini tanpa bertanding dalam satu komiti yang besar di dalam UMP, iaitu yang pertama, anugerah kecemerlangan Dimension Beat, dan yang kedua, anugerah emas fakulti. Manakala kategori ketiga adalah dua anugerah peringkat program, iaitu anugerah projek sarjana muda terbaik. Jadi setiap pelajar dalam setiap program akademik akan berpeluang menggondol dua anugerah ini. Dan yang kedua adalah hadiah buku. Baik, siswa-siswi yang diraihkan sekalian, pemilihan calon bukan sahaja berkisarkan pencapaian akademik. Dengarkan sedikit nasihat dari saya buat siswa dan siswi yang berhasrat untuk mencabar kemampuan diri untuk bertanding menggondol anugerah-anugerah ini. Yang pertama, kekalkan kecemerlangan. Libatkan diri di dalam aktiviti co-kurikulum, kesukanan dan kebudayaan. Jalankanlah perniagaan bagi yang berminat di dalam arena usahawan. Berpersatuanlah selagi ianya memberi manfaat. Tunjukkan sahsiah yang cemerlang. Turunlah ke komuniti. Pimpinlah rakan-rakan bagi yang termampu. Jalankan projek tahun akhir dengan sebaiknya. Serlahkan kebolehan sewaktu latih industri. Laporkan aktiviti untuk rekod penglibatan di UMP. Akhir kata dari saya, teruskan kecemerlangan. Akan saya sampaikan kriteria terperinci anugerah-anugerah yang tersebut kepada wakil-wakil SciTex nanti. Moga jika dibuang ke laut menjadi pulau, ditebal ke langit menjadi bintang, dan dicampak ke hutan menjadi gunung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Saiful atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi diharapkan ucapan sebentar tadi dapat memberi sedikit sebanyak impak positif ya kepada mahasiswa-mahasiswi kita pada hari ini. Baik, tanpa membuang masa,
Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri, Profesor Madya Dr. Muhammad Hasbi Ibrahim untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada semua. Boleh dengar suara saya? Boleh, jelas. Okey. Dengar. Okey, terima kasih dari pengurusi majlis untuk program kita pagi ini, Majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa tahun 2020. Okey, yang berbahagia Profesor TS Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah, Dekan Kanan untuk Kolej Komputeran dan Sains Gunaan, yang mana Fakulti Sains dan Teknologi Industri adalah di bawah Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Prof TS Dr. Ruzaini dengan saya sekarang. Maaf, saya dengan Prof terpaksa berada di Kuantan untuk program retreat bersama dengan Lembaga Pengarah Universiti, yang mana sekarang slot di bawah masih di ucapan daripada Vice Chancellor. Yang berusaha Dr. Saiful Kamaluddin Muzakir, Timbalan Dekan Akademik dan Ehwal Pelajar Fakulti, yang mana Dr. Saiful adalah dipanggil core members yang berkaitan dengan akademik dan pembangunan pelajar di fakulti. Yang berusaha juga ketua-ketua program. Semua ketua KP-KP saya ada di sini hari ini. KP Kimia Dr. Samsul, KP BSB Dr. Fazli, KP BPS Dr. Nurul, KP Material Teknologi Dr. Hafiz, dan juga yang berusaha Encik Muhammad Kushairi bin Hashim. Dia ni alumni kita, BSK. Encik Kushairi. Nama glamour dia Kucai yang dulu. Saya lupa dah masa kelas saya dulu. Encik Kushairi. Ada? Hebat sekarang ni. Ada. Okey. Hebat, nanti dia akan berkongsi dia punya pengalaman, di mana dia Encik Kushairi ni very aktif semasa bersama UMP dahulu. Dia boleh share kejayaan terkini dan nasihat-nasihat yang akan dia kongsi yang saya difahamkan pada slot akhir nanti. Dan juga yang saya raikan semua warga pengurusan dan staf Fakulti Sains dan Teknologi Industri, pensyarah-pensyarah, mahasiswa-mahasiswi, termasuklah yang penerima anugerah dan juga pelajar-pelajar lain yang ada dalam sesi kita pada hari ini. Saya tidak bercadang untuk bercakap panjang. Saya pelan bersama Dr. Saiful dan juga staf-staf yang lain, staf akademik, supaya aktiviti dan program macam ni kita jalankan secara berkala, supaya kita dapat memberi pengiktirafan dan juga meraihkan mahasiswa-mahasiswa kita yang cemerlang dalam akademik mereka sepanjang semester. Dan juga kita nak adakan program macam ni supaya dari segi norma baru yang kita pembelajaran ni kita buat secara online, yang mana kita tak dapat tengok face to face pelajar. Saya rasa kita perlu ada supaya engagement masih berlaku, supaya kita dapat kembangkan lagi lah, bukan setakat akademik dan juga saksiah yang kita nak lah. Saya percaya jika kita ada komunikasi dan engagement yang rapat di antara staf dan pelajar, banyak perkara kita dapat solve, bukan setakat akademik. Bagi saya contohnya PA, kita bukan hanya terlibat berkenaan dengan akademik untuk nasihat pelajar berkenaan akademik, kita juga untuk pembangunan pelajar dari segi kewangan, macam mana kita dapat bantu pelajar-pelajar kita menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan. Saya nak share sedikit contohnya baru yang terkini, tema UMP yang daripada untuk misi 2021-2025. Tema dia adalah mencapai kegemilangan melalui kecemerlangan. Okay? Maksudnya kalau kita untuk mencapai kegemilangan untuk orang luar, contohnya kalau bakal pelajar, untuk bakal majikan, recognize your expertise dan mengambil you sebagai kerja, you perlu menunjukkan kecemerlangan. Kecemerlangan adalah benda yang bagi saya yang holistik, tidak tertaluk hanya you dapat cemerlang dalam bidang akademik, CGPA first class, more than 3.67 contohnya. Dia perlu dikembangkan sekali bersama dengan soft side, soft skill. Sebab tu yang UMP perkenalkan ICGPA, XGPA, supaya
pelajar yang dikeluarkan adalah holistik, yang tu yang perlu diterapkan untuk semua. Supaya apa? Satu lagi saya nak share slogan UMP, teknologi untuk masyarakat, supaya bakal pelajar graduan kita ni bila keluar nanti berjaya untuk contribute, menyumbang kepada masyarakat dari segi pelbagai aspek. Yang tu yang saya rasa kita perlu terapkan dan sama-sama gerak untuk mencapai misi dan tema dan slogan yang UMP terapkan kepada semua. Saya nak ucapkan tahniah kepada penerima anugerah Dekan dan Kecemerlangan yang saya difahamkan hari ini akan ada 16 penerima yang cemerlang, dan yang mana ada lebih 400 lebih yang menerima anugerah Dekan. Dan yang paling penting adalah kecemerlangan akademik ini adalah reflect dengan actual capability of this student lah, iaitu yang saya nak. Kedua, bukan akademik dan akademik. Dan saya harap pelajar-pelajar lain yang belum mendapat peluang untuk mendapat anugerah ini berusahalah untuk ke arah kecemerlangan yang kita cuba terapkan kepada semua pelajar. Saya setakat itu saja. Kita lepas ni akan ada slot bersama Prof Rozaini yang bersama saya sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Urusia, terutamanya pelajar yang saya nampak begitu komited untuk menjayakan program ini. Setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Asbi atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Dia jauh daripada sana kita boleh terima kasih Prof atas komitmen. Jadi sama-sama. Kita tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dekan Kanan Kolej Komputeran dan Sains Gunaan Profesor Teknologis Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah untuk menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan majlis kita pada pagi ini. Mempersilakan. Prof, suara tak dengar, Prof. Kejap, Prof akan guna saya punya. Prof akan guna saya punya ni. Okey, sila. Ini boleh dengar suara? Diam tak diam, universiti kita dah 18 tahun dan punya alumni kurang lebih 26,000 dan kita berhasrat menghasilkan graduan yang kompeten untuk masyarakat. Baru-baru ni last year kita telah membentuk kolej pengajian, 4 kolej pengajian bertujuan untuk memantapkan governance akademik keseluruhan universiti. PIS atau Fakulti Industri ini, Sains Industri ini dan juga Pusat Sains Matematik dengan Fakulti Komputeran diletakkan di bawah Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Ini diharapkan kita dapat menghasilkan kerjasama silang antara fakulti-fakulti ini dalam bidang sains, matematik dan komputeran. Tujuan untuk kepimpinan akademik dan pendidikan yang boleh dimanfaatkan bukan saja oleh komuniti setempat tapi industri berkaitan juga sehingga bangsa. Kita juga melangkah pada plan strategik baru 5 tahun daripada tahun harapan 2021 hingga 2025 yang dipanggil UMP 25. Tujuan mensasarkan supaya graduan bukan saja dapat dipasarkan di dalam negeri tapi kita mengharapkan bahawa pada 5 tahun akan datang pelajar-pelajar graduan kita juga akan pergi ke peringkat antarabangsa. Jadi kita tidak lagi hanya berfokus kepada pasaran di dalam negeri.
iaitu kompetensi pelajar kita sepatutnya ke arah international lah, ya. Ini saya mengucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang telah menunjukkan kecemerlangan akademik kali ini, dan semoga kecemerlangan ini dapat diteruskan sehingga graduan kelak dan juga dapat meletak untuk kekal di dalam ekosistem universiti ini. Mungkin sebahagian daripada yang ada ini dapat mengambil master ataupun dapat bekerja di syarikat-syarikat antarabangsa sama ada di dalam atau luar negeri. Juga kita harapkan sebagai suatu hari nanti graduan kita menjadi usahawan-usahawan yang memberi sumbangan kepada masyarakat, komuniti dan juga negara. Kita menekankan kompetisi bukan saja kepada akademik tapi kepada nilai murni dan integriti di samping kecemerlangan akademik, kerana soft skill inilah yang akan menjadi buruan bakal majikan, juga bekalan untuk menjadi usahawan yang berjaya kelak. Terima kasih kepada penganjur dan tahniah sekali lagi kepada saudara-saudari yang akan menerima anugerah hari ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Profesor Teknologis Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah di atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, kini kita tiba ke acara yang dinanti-nantikan. Jadi sama-sama kita saksikan dulu di paparan yang kita paparkan sekarang, medal yang akan dibawa pulang, yang akan dibawa pulang oleh penerima anugerah kecemerlangan pencapaian terbaik 2020. 16 penerima anugerah ini akan membawa pulang medal yang dipaparkan sekarang dan juga sijil penghargaan. Jadi tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Asbi Abdul Rahim bagi menyampaikan anugerah kepada 16 penerima kita, iaitu anugerah pencapaian terbaik 2020. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Profesor Madya Dr. Hasbi. Terima kasih Puan Marashikin. Okey, untuk biasanya anugerah ni setiap tahun, kalau sekarang Disember dan November, biasanya saya akan berada di pentas convocation untuk memanggil satu persatu nama pelajar yang akan convocation dan menerima scroll dan ijazah daripada sama ada Tuanku Chancellor ataupun daripada Naib Chancellor UMP. Jadi saya rasa tak apa. Yang untuk kali ini, walaupun kita buat secara online, kita akan cuba raikan terutamanya pelajar-pelajar kita yang tawakkil, yang tawakkil dengan ID nombor 16. Okey, untuk penerima anugerah kecemerlangan 2020 yang setakat ini yang kita ada adalah dalam 16 pelajar yang telah dibuat saringan oleh panel-panel yang kita terlantik. Okey, untuk ijazah sarjana muda sains gunaan kepejian kimia industri, penerima anugerah kecemerlangan 2020 untuk BSK adalah pertama Koh Min Cheng SA 16004, kedua Lee Mei Yang SA 17009, ketiga Lee Wei Zeng SA 18021, keempat Loh Kai Shi SA 19021. Tahniah kepada penerima anugerah kecemerlangan bagi BSK. Manakala untuk sarjana muda sains gunaan kepejian bioteknologi industri, penerima pertama untuk tahun 4 Syarishi SB 16058, kedua Song Yukin SB 17009, ketiga untuk tahun 2 Tang Pui Teng SB 18043, dan pelajar tahun pertama Ang Shu Yuang SB 19013.
tahniah untuk semua pelajar cemerlang daripada BSB. Manakala untuk pelajar cemerlang bagi ijazah sarjana muda Sains Gunaan Kebujian Teknologi Bahan, Fakulti anugerahkan anugerah kecemerlangan 2020 kepada pertama pelajar tahun akhir yang baru bergraduat adalah Amalia binti Zulkifli dengan ID SC 16006. Kedua, Chong Yung Nam SC 17018. Ketiga, Nur Hazirah Harizah binti Muhammad Nazmi SC 18009. Dan keempat, Chai Kang Hang SC 19006. Tahniah saya ucapkan kepada semua penerima. Dan akhir sekali adalah kepada penerima anugerah kecemerlangan 2020 bagi ijazah sarjana muda keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan kepujian. Penerima pertama, Tulashini anak perempuan Raja Muhammad PA 16074. Penerima kedua, Li Jianxiang PA 17029. Penerima ketiga, Ainur Balkis binti Razi PA 18017. Dan penerima keempat, Haris Hazman bin Hanafi PA 19037. So saya ucapkan banyak tahniah kepada semua penerima anugerah dan saya harapkan kecemerlangan ini dapat dikekalkan dan diharap dapat menjana kegemilangan pada masa-masa hadapan, terutamanya kepada pelajar-pelajar senior kita yang baru bergraduat dan telah akan menerima anugerah yang dah diperkenankan oleh yang Seri Berbaginda Tuanku Chancellor, kalau tak silap saya pada 14 hari bulan 12 scroll diperkenankan untuk dikeluarkan. Tahniah kepada semua. Sekian saja. Dan kepada untuk penerima anugerah lain, saya ucapkan juga tahniah dan diharapkan mungkin pada program yang akan datang pada tahun depan nama-nama kalian juga akan dapat saya bacakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Hasbi atas penganugerahan yang disampaikan sebentar tadi kepada 16 penerima anugerah terbaik bagi pencapaian terbaik 2020. Jadi majlis seterusnya diteruskan lagi dengan ucapan daripada ketua-ketua program di Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Jadi kita mulakan dulu dengan program daripada Kina Industri. Kami dengan segala hormatnya dijemput Teknologis Dr. Syamsul bin Zakaria untuk menyampaikan ucapan. Persilakan. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis, Puan Ashikin. Boleh dengar tak? Boleh, Doktor. Jelas, Dr. Syamsul, jelas. Okey. Dr. Syamsul, masih ke udara ke? Okey, baiklah. Mungkin ada masalah di pihak masalah internet kot di pihak Dr. Syamsul. Jadi kita teruskan dululah dengan
ucapan daripada daripada program bioteknologi. Kita mempersilakan Dr. Muhammad Fazli bin Farid Asras untuk menyampaikan ucapan dan menyampaikan ucapan sepatah dua kata. Dipersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, selamat sejahtera. Yang berbahagia Profesor TS Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah, Dekan Kanan Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Asbi Abdul Rahim, selaku Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha Dr. Saiful Kamarudin Muzakir, selaku Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha ketua-ketua program Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha alumni FIS, iaitu Encik Muhammad Pushairi bin Hashim, warga pengurusan dan juga staf pengurus Fakulti Sains dan Teknologi Industri, serta para pensyarah dan juga mahasiswa-mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri yang kita raikan. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan sepenuh rasa kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia serta keizinannya kita dapat berjumpa pada majlis pada pagi ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin dan juga hadirat sekalian kerana telah hadir bagi menjayakan majlis anugerah Dekan dan Kesemenangan Siswa bagi tahun 2020 pada pagi ini. Di samping itu saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua penerima anugerah Dekan ini. Sesungguhnya kejayaan yang anda peroleh ini adalah sesuatu yang bukan mudah untuk dicapai. Ia memerlukan usaha, kegigihan, ketekunan, dedikasi, komitmen dan juga mungkin pengorbanan dari segi masa, wang ringgit dan sebagainya. Sekiranya kita mengamalkan sikap untuk tidak mudah putus asa dan sentiasa mengkaji pelajaran, insyaAllah mungkin semua itu akan dipermudahkan semasa urusan ulang kaji dan sebagainya. Juga tidak saja dalam bidang akademik, pelajar juga perlu fokus kepada bidang-bidang yang lain yang perlu kita ceburi di universiti ini, termasuklah kurikulum seperti persatuan, sukan, kelab dan sebagainya. Sedikit ringkasan program dan juga mungkin ada pembelajar yang kurang mengenali saya kerana saya balik daripada sambung belajar pada tahun lepas. Mungkin ada yang tidak kenal. So program ini pada pagi ini diadakan adalah untuk meraihkan dan juga memberi pengiktirafan kepada mahasiswa yang cemerlang dalam akademik sepanjang semester lepas. Saya percaya pengiktirafan ini dapat memupuk semangat dan juga impak yang positif untuk mereka dan juga rakan mahasiswa lain agar sentiasa berusaha dalam pengajian. Selain itu, program ini dapat mendekatkan diri mahasiswa dengan pengurusan akademik agar seiring dengan kehendak universiti untuk mencapai matlamat dan wawasan agar mahasiswa dapat dipasarkan di pasaran antarabangsa dan juga tempatan. Saya menggalakkan program-program seperti ini dapat membimbing pelajar ke arah kecemerlangan dan pihak program sendiri juga akan menyokong penuh bagi menjayakan program-program seperti ini pada masa akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya merakamkan syabas dan tahniah kepada semua pelajar yang menerima anugerah Dekan, khususnya kepada anak buah saya lah, 128 pelajar BSB. Tahniah secara khusus daripada saya. Anda harus berusaha dengan lebih gigih
tekun dan dedikasi bagi merealisasikan visi, misi dan agenda universiti untuk mengukir kecemerlangan yang lebih bermakna pada masa akan datang, khususnya kepada universiti kita yang tercinta inilah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Fazli atas ucapan sepatah dua kata tadi. Jadi tanyalah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah dekan daripada program bioteknologi. Jadi seterusnya, tanpa membuang masa, kita mempersilakan teknologis Dr. Samsul bin Zakaria daripada program kimia untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata. Silakan. So, saya minta maaf ya, tadi boleh pula hilang. Hello? Okey, Dr. Samsul. Suara okey. Jelas. Okey lagi ya. So, saya tak tunjuk video lah. Okey. Terima kasih Puan Musi Majlis. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Ruzaini Abdul Arsyad, Dekan Kanan Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Asbi Abdul Rahim, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha Dr. Saiful Kamaluddin Muzakir, Timbalan Dekan dan Ahli Ehwal Pelajar, Ketua program. Tak lupa juga Encik Muhammad Kushairi bin Hashim, alumni Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang saya kasihi pihak penganjur Majlis Anugerah Dekan Kecemerlangan Siswa tahun 2020, warga staf pengurusan dan teknikal Fakulti Sains dan Teknologi Industri serta para pensyarah dan pelajar-pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang telah hadir bagi menjayakan Majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa 2020. Majlis ini merupakan satu majlis khas untuk meraihkan pelajar-pelajar yang telah membuktikan kecemerlangan mereka dalam bidang akademik. Tahniah saya ucapkan kepada penerima anugerah kecemerlangan kita, Loh Kai Shi, Li Wei Zhen, Li Ming Yan dan Koh Min Chen. Anda adalah yang terbaik daripada kalangan warga BSK. Tak lupa juga syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar yang menerima anugerah kecemerlangan dan anugerah dekan, terutamanya pelajar dari program kimia industri yang saya kira seramai 99 orang semuanya. Semoga kejayaan anda semua menjadi inspirasi kepada rakan-rakan BSK yang lain. Majlis sebegini adalah satu inisiatif yang sambut baik oleh program kimia industri dan akan memberikan impak positif dari segi momentum atau motivasi untuk para pelajar terus belajar dengan lebih tekun. Majlis ini juga memberikan satu peluang untuk membudayakan persaingan yang positif dan menjadikan satu keseronokan dalam proses pembelajaran kerana usaha penat lelah belajar diiktiraf dan dihargai dengan pemberian pingat. Saya tertarik pada idea memberikan pingat kepada pelajar yang berjaya dalam bidang akademik. Selalunya dalam bidang sukan yang akan dapat pingat kan. Bagi saya ialah satu idea yang jarang dibuat, unik, kreatif dan juga bermakna. Okay, hadirin sekalian, program kimia industri sentiasa menyokong usaha-usaha seperti ini dan berterima kasih lagi sekali atas usaha memberikan pengiktirafan kepada pelajar cemerlang dan dicadangkan agar program seumpama ini boleh dijalankan lagi pada masa akan datang. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada penganjur yang sangat berdedikasi dan semua hadirin dan hadirat kerana turut menjayakan majlis ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Syamsul bin Zakaria atas penyampaian ucapan sebentar tadi. Jadi
Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah dekan bagi program Kimia Industri. Seterusnya tanpa membuang masa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Ketua Program daripada Teknologi Bahan, Teknologis Dr. Muhammad Hafiz bin Mazwir untuk memberikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey, terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Boleh dengar ke? Dengar. Okey, terima kasih. Okey, yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah, Dekan Kanan, Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Hasbi Abdul Rahim, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha Dr. Saiful Kamaluddin Muzakir, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar. Yang berusaha Ketua-Ketua Program Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha Encik Muhammad Kushairi bin Hashim, Alumni Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Tak lupa juga yang berusaha Kabila Shini Bala, Presiden Saitex sesi 2020-2021 serta wakil-wakil Saitex yang lain, para pensyarah, staf dan mahasiswa-mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat, terutamanya kepada Prof. Madya Dr. Hasbi dan juga Prof. Ruzaini yang sudi hadir jugalah pada majlis ini walaupun sibuk dengan event yang lain kan. Kerana semua dapat datanglah menjayakan Majlis Anugerah Dekan dan Kecemerlangan Siswa tahun 2020 pada pagi ini. So, pertama kali saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua para penerima Anugerah Dekan, terutamanya kepada pelajar-pelajar daripada program Teknologi Bahan lah. So, penerima Anugerah Kecemerlangan 2020, program Teknologi Bahan, Amalia binti Zulkifli, Chong Jung Nam, Nur Harizah binti Muhammad Azmi, serta Chai Karhong. So, tahniah. Kemudian selain daripada mereka berempat, program Teknologi Bahan juga mengucapkan tahniah kepada penerima Anugerah Dekan pada tahun 2020 seramai 60 orang. Okey, saya rasa kebanyakan pelajar dalam event ni lah pernah belajar dengan saya dalam kursus Industry Quality Management lah, IQM. So dalam IQM tu saya ada sebut berkenaan Kaizen kan. Kaizen adalah salah satu konsep untuk mengimprovekan kualiti. So Kaizen ini maksudnya adalah change for the better. Ia adalah perkataan daripada Jepun. Kai bermaksud change dan Zen bermaksud ke arah kebaikan. So change for the better. Dalam Islam pula kita ada konsep tersebut sebagai muhasabah, iaitu hari ini lebih baik daripada semalam dan hari esok lebih baik daripada hari ini. So kita ambil dulu konsep ni bermaksud kita kena sentiasa improve diri kita. So ini adalah salah satu cara untuk kita mengiktiraf pelajar dan juga beri reward lah kepada pelajar yang telah banyak berusaha sepanjang tahun 2020 ini. Dan juga improvement ni bukan sahaja dari segi akademik tetapi dalam lain-lain aspek juga seperti contoh kurikulum, sahsiah diri dan juga attitude pelajar lah. Okey, saya nak share sesuatu dekat sini. Saya nak baca sesuatu puisi. Harap semua boleh dengar. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Okay, bagi siapa yang dulu tengok cerita Hannah Montana, saya rasa semua tahu ini merupakan lirik lagu The Climb lah oleh Miley Cyrus. Tapi yang penting dekat dalam lirik ni adalah bukannya result yang kita nak, tetapi it's the effort. It's the effort yang kita akan selalu tengok. So effort itu sangat penting lah dalam kehidupan seharian kita. Kita kena sentiasa berusaha untuk improvekan diri kita. Okey, saya rasa itu sajalah cukup daripada saya. Akhir kata, tahniah sekali lagi saya ucapkan kepada semua pelajar. Terima kasih kepada penganjur serta semua hadirin-hadirat yang sudi meluangkan masa pada pagi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Teknologis Dr. Muhammad Hafiz bin Mazwir atas ucapan sebentar tadi dan tahniah diucapkan sekali lagi kepada para penerima anugerah dekan daripada program Teknologi Bahan. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mempersilakan Ketua Program daripada Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Dr. Nurul Surya binti Suhaimi untuk menyampaikan sedapan. Dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis.
yang berbahagia Profesor TS Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah, Dekan Kanan Kolej Komputeran, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Hasbi Ibrahim, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri, yang berusaha Dr. Saiful Kamaluddin Muzakir, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Industri, yang berusaha kesemua ketua-ketua program Fakulti Sains dan Industri, yang berusaha Encik Muhammad Kushairi bin Hashim, alumni Fakulti Sains dan Teknologi Industri, semua warga pengurusan dan staf Fakulti Sains dan Teknologi Industri serta pensyarah dan mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur dan tahniah saya ucapkan kepada semua penerima anugerah dekan pada hari ini. Selain daripada usaha, sikap tidak mudah putus asa dan rajin mengulang kaji pelajaran menjadi faktor kepada kejayaan kita dalam pelajaran. Dan suka juga saya ingatkan kepada pelajar semua, selain daripada akademik, kepribadian dan akhlak juga perlulah seiring dengan pencapaian. Cuba libatkan diri dengan aktiviti persatuan ataupun kelab, sebab itu antara satu cara untuk kita bekerjasama dan berinteraksi dengan orang sekeliling. Saya juga ingin ucapkan penghargaan kepada perwakilan Saitex yang berjaya melaksanakan majlis ini walaupun diadakan secara maya. Dan saya harap majlis seperti ini dapat membakar semangat pelajar-pelajar lain juga untuk terus berusaha dalam bidang akademik dan dapat menunjukkan lagi diri mereka dalam di universiti. Sekian itu saja ucapan daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Nurul Surya binti Suhaimi atas ucapan sebentar tadi. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan lagi dengan ucapan daripada Presiden Perwakilan Saitex, iaitu Saudari Kabila Shinibala, untuk memberikan ucapan kepada kita semua. Jadi seterusnya majlis mempersilakan. Terima kasih Puan Syikin selaku pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Ruzaini Abdullah Arsyah, Dekan Kanan Kolej Komputeran dan Sains Gunaan. Yang berusaha Prof. Madya Dr. Muhammad Hasbi Ibrahim, Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha Dr. Saiful Kamaluddin Muzakir, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains dan Teknologi Industri. Yang berusaha ketua-ketua program Fakulti Sains dan Teknologi Industri, yang berusaha Encik Muhammad Kushairi bin Hashim, alumni Fakulti Sains dan Teknologi Industri, warga pengurusan dan staf Fakulti Sains dan Teknologi Industri, serta para pensyarah dan mahasiswa-mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri yang diraikan. Pertama sekali, saya amat bersyukur kerana dapat bersama-sama dalam majlis yang indah ini untuk meraihkan mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri yang cemerlang dalam akademik mereka pada sesi 2019-2020. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah ini. Saya berharap agar mahasiswa dan mahasiswi dapat mengekalkan prestasi masing-masing dan menjadikan pencapaian ini sebagai teladan yang baik dan untuk mahasiswa serta mahasiswi yang lain. Seterusnya, saya mewakili mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Sains dan Teknologi Industri ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pensyarah yang telah bertungkus lumus mendidik kami sehingga kami cemerlang. Para pensyarah bukan sahaja seorang pendidik, malah juga mereka merupakan ibu dan bapa kami di universiti. Mereka juga telah memberi tunjuk ajar sepenuhnya dan nasihat yang berguna untuk bekalan masa hadapan. Terima kasih kami ucapkan. Majlis Anugerah Dekan ini adalah satu inisiatif daripada pihak fakulti untuk meraihkan dan memberikan pengiktirafan kepada semua mahasiswa dan mahasiswi yang cemerlang. Majlis ini juga diharapkan agar dapat memberi semangat yang membara kepada mahasiswa dan mahasiswi agar tidak berputus asa dalam pelajaran mereka. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita telah dilanda krisis pandemik COVID-19.
Oleh itu, saya berharap agar semua mahasiswa serta mahasiswi dapat mengekalkan kesungguhan mereka untuk sentiasa berusaha mencapai kecemerlangan dalam akademik masing-masing. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Presiden Perwakilan Sains Kisah yang comel pagi ni. Okey, Saudari Kamila Shini Bala. Jadi seterusnya tanpa membuang masa, kita mempersilakan jemputan istimewa kita pada hari ini, Encik Muhammad Kusyari bin Hashim, alumni daripada Fakulti Teknologi Industri. Beliau daripada Business Transformation Consultant. Jadi tanpa membuang masa dan kita mempersilakan Encik Muhammad Kusyari untuk sedikit perkongsian daripada beliau. Jadi sama-sama kita persilakan. Terima kasih Cik Haniza. Sebelum tu boleh saya tahu, boleh dengar suara saya dengan jelas ke? Kurang jelas. Kurang jelas ke? Okay. Kurang jelas. Sebab sebenarnya saya di kampung. Jadi, boleh sekarang ni agak jelas atau? Dia macam ada semut dekat wayar telefon tu. Sekejap ya. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi yang berbahagia Profesor TS Dr. Ruzaini Abdul Arshad, Dekan Kanan College Komputeran dan Sains Gunaan, Dr. Hasbi, Dekan FIS, Dr. Saiful Kamaluddin, Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar, yang berusaha ketua-ketua program, warga pengurusan staf Fakulti Sains dan Teknologi Industri, pensyarah dan mahasiswa dan mahasiswi Fakulti Sains Teknologi Industri yang diraikan. Sebelum Suara hilang Cikgu Cairi. Dr. Mashitah. Kalau diizinkan, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak pengalaman bersama Allahyarham Profesor Mashitah, seorang dekan yang saya kira memainkan peranan penting dalam menaikkan Fakulti Sains di Universiti Malaysia Pahang. Pada awalnya ketika saya masuk ke UMP tahun 2009, waktu tu kita dapat tahu yang Fakulti Sains kita adalah fakulti yang baru, antara fakulti yang terkecil jika dibandingkan dengan fakulti-fakulti lain. Salah satu pembangunan fizikal yang kita nampak yang disokong oleh Profesor Mashitah adalah kepada pembinaan makmal berpusat kita. Pertama sekali saya ingin, saya baru on camera. Saya mohon maaf kerana saya perlu ambil call ni dalam kereta, sebab saya balik kampung di Penang, jadi tak begitu jelas kalau saya duduk dekat rumah saya. Boleh saya cek Dr. Saiful, jelas ke sekarang ni? Okey. Audio okey. Video pun nampak. Sebenarnya tadi saya dekat rumah, jadi dia kurang jelas, jadi saya kena keluar sekejap. Seperti yang saya katakan tadi, kami di pihak alumni yang mengenali rapat Profesor Kusyari, dia terputus semula. Menghargai anugerah khas memori yang telah ditinggalkan oleh Profesor. Jadi saya dipanggil pada hari ini adalah untuk
menyampaikan sedikit perkongsian. Sebenarnya pada asalnya saya berhasrat untuk berkongsi pengalaman saya di UMP. Cuma dalam minggu lepas saya terlibat dengan salah satu kajian untuk impak terhadap COVID-19, impak COVID-19 terhadap ekonomi. Jadi waktu itu saya dapat lihat, cuma diberikan peluang saya untuk bercakap, saya ingin menyentuh sedikitlah perkongsian saya daripada sudut industri. Daripada saya kira ianya akan lebih bermakna jika saya kongsi dari sudut industri. Jadi dalam pertama sekali izinkan kalau saya cakap dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ya. Okay. So what we have done last week or last 2 weeks, in which we have looked into how COVID-19 will be impacting the economic sector. And one of the aspects that we look into is also the how the impact to our graduates. So kepada orang yang akan bergraduate dalam masa terdekat. Kita dapat lihat pada tahun 2020 industri telah pun dikejutkan dengan COVID-19 ini, yang mana semua perlu work from home. Jadi kalau kita tengok di dalam industri kita telah mencuba untuk kita hasilkan work from home, flexibility terhadap pekerjaan ni dalam masa 10 tahun ke belakang atau lebih. Mungkin 10 atau 15 tahun kita telah cuba untuk buat sebagaimana kita buat pada tahun 2020. Tapi ianya masih belum berjaya sebelum 2019. Pada tahun 2020, kerana kita semua terpaksa untuk bertugas daripada rumah, jadi industri telah berkembang. Syarikat saya sendiri telah bersedia untuk mengamalkan work from home ini dalam keadaan total. Dalam kata lain, kerja tidak perlu untuk masuk ke dalam pejabat langsung. Satu yang perlu kita lihat daripada satu sudut positif adalah kita dapat mengurangkan banyak kos kepada syarikat, dan pada masa yang sama sebagai pekerja kita dapat kurangkan kos dan juga dapat mengurangkan masa kita di perjalanan, terutamanya di dalam Kuala Lumpur atau Selangor. Kalau kita nak ke pejabat itu kadang-kadang masuk office pukul 8.30, so you need to go out at around 7 AM. Tapi salah satu kajian yang menarik perhatian saya, yang salah satu dapatan kepada kajian impact COVID-19 ini adalah kepada fresh graduate. Disebabkan wujudnya kemudahan bekerja secara maya, or we often address and say as remote working, the competition in the working field will be more. Apa maksud competition yang lebih tinggi adalah kebanyakan syarikat yang sedar kemampuan untuk bertugas dalam maya ini membuatkan mereka tahu yang mereka boleh untuk mempunyai pekerja yang bukan berasal daripada tempat itu. So dalam arti kata lain, seorang pekerja mungkin daripada United Kingdom, mungkin daripada India, daripada Indonesia, boleh bekerja dengan syarikat Malaysia. Jadi dalam dapatan ini, impact kepada fresh graduate adalah membuatkan kita katakan competition untuk mendapatkan pekerjaan itu semakin tinggi. Jika dahulu, back in the year 2019, before COVID-19, our graduates will need to compete with people in Malaysia, regardless whether they are Malaysian or they are non-Malaysian. So we will need to compete with someone who are in Malaysia or who are willing to be working in Malaysia. But for today, our industry are able to hire people from India, from Africa, from Australia without incurring the cost of bringing them here. So that is one of the challenge that we are anticipating after 2020. The job market will be saturated.
competition will be high, but in the same time, kita perlu lihat daripada sudut positifnya adalah sebagai rakyat Malaysia yang berada di Malaysia, selain daripada Malaysia, kita juga mampu untuk bekerja di tempat lain dalam keadaan secara fizikalnya kita masih dalam negara ini. Jadi itu daripada sudut pandangan industri terhadap impak COVID-19 yang saya rasa agak menarik untuk kita tengok lah. Sebab sepanjang tahun 2020 saya bekerja di satu syarikat sahaja, jadi saya dapat lihat company saya sendiri, kadang-kadang saya masuk ke office, saya dapat nampak yang akan ada kurang daripada 5 atau 10 staff di dalam syarikat, dan yang lain itu bekerja di dalam di rumah. Jadi bear in mind, ini adalah pengurangan yang drastik sebab untuk company saya di Kuala Lumpur sahaja, kami mempunyai hampir 2,000 atau lebih ada 2,000 staff. Jadi yang masuk itu kita tak perlu pekerja physically untuk berada di dalam rumah, di dalam office. Jadi saya rasa sebagai graduate, satu nasihat saya adalah untuk memantapkan lagi experience yang anda ada. In the same time, try to gain new knowledge with your degree. Kalau nasihat secara dasar, kerana saya sebenarnya tidaklah di dalam bidang kimia ataupun di dalam bidang sains. Seperti yang diperkenalkan tadi, saya di dalam business transformation, dalam bidang finance dan juga ekonomi. Tetapi kepada adik-adik yang bakal bergraduat ataupun yang masih ada 1, 2 atau 3 tahun untuk bergraduat, satu nasihat saya yang pertama, cuba mendapatkan knowledge yang lebih daripada apa yang kita belajar pada hari ini. Dan knowledge yang lebih ni tak bermaksud anda perlu untuk ambil qualification baru. Kalau boleh ambil qualification baru, that will be good. Tapi mungkin melibatkan diri dengan perkara di luar akademik, sama ada sukan, co-curriculum ataupun research. Research sekalipun yang anda lakukan, kadang-kadang tu kita ada masuk pertandingan-pertandingan untuk buat research, itu juga dapat untuk memberikan kepada anda satu peluang ataupun kita katakan kelebihan berbanding the job seekers yang lain. Itu salah satu. Sebagai alumni juga saya ingin ambil peluang ni untuk mungkin berkongsi 1-2 cerita tentang alumni lain yang saya masih berhubung. Kita sebenarnya untuk batch yang bergraduat pada tahun 2013 mempunyai a healthy mix of career choices on which some of them become academician, some of them are teaching in university or teaching in college and school, some of them are engineers. I can say most of them are engineers, and also seperti saya lah, terlibat dalam bidang berlainan. Jadi satu yang saya ingin nasihatkan, ambil peluang untuk engage dengan lecturer anda tentang career choices yang anda ada, berdasarkan pertama, ijazah yang anda ambil, itu penting. Kedua, subjek yang anda ambil. Bercakap soal subjek, saya cuma ingin sentuh di dalam kurikulum pembelajaran kita ada elektif-elektif tertentu. Kebanyakan pelajar, bila saya tak katakan semua, tapi disebabkan pengalaman saya sebagai bekas pelajar juga, bila kita bercakap soal elektif, banyak yang akan memilih kriteria utama adalah adakah subjek itu mudah, adakah lecturer itu mudah didekati, peramah, menyeronokkan. Tetapi apa yang saya sedar, berdasarkan pengalaman sebagai pelajar dan juga apabila saya bercakap dengan rakan sekerja ataupun staf saya di dalam pejabat, elektif itu tidak diambil atas tujuan untuk
pembelajaran. Jadi kita dapat lihat kadang-kadang tu sepatutnya kita ambil elektif yang akan berkait antara satu sama lain. So membuatkan anda boleh bukanlah menjadi pakar, tetapi akan dikira sebagai orang yang lebih arif dalam sesuatu bidang lah. Saya ambil contoh saja, saya tak pasti. Cuma bayangkan kalau anda ambil inorganic chemistry. Ada beberapa subjek yang anda ambil. Bila bergraduate, sama ada subjek itu daripada datang dari elektif atau mandatory. Bila anda bergraduate, ia akan boleh dijadikan sebagai salah satu nilai tambah. Dan anda boleh katakan, okay, saya telah belajar how many levels of inorganic chemistry when I was in the university. Bukan dalam keadaan pemilihan elektif yang mungkin kita dengar daripada senior, kalau kita ambil subjek ini, maka anda akan pass cepat. Anda akan confirm dapat A. Jadikanlah pembelajaran itu lebih daripada mendapat keputusan yang baik. Keputusan yang baik adalah salah satu target yang kita ingin capai, tapi kita ambil dengan hasrat untuk mendapatkan sesuatu ilmu lah. Jadi bila kita ada motivation macam tu, God willing, you will get a good result in any subject or in any degree, masters or PhD that you are planning to take. So don't have the perspective that some people they are looking at shortcuts. So I hope that our student in FSTI can get the essence of why they are learning a certain subject. So that is one of the most important thing. Sebagai saya juga ada interview sesetengah orang dalam bekerja, selain daripada melihat keputusan penuh CGPA, apabila itu biasanya tugas kawan-kawan saya di Human Resources. Bila sampai kepada saya akan lebih tertarik dengan seseorang yang mampu untuk kita katakan master dalam sesuatu subjek, dalam sesuatu aspek. Dan kita kena ingat macam ni, dalam alam pekerjaan, anda akan bekerja dalam kumpulan. Jadi ianya adalah penting untuk anda memastikan yang anda dapat untuk menyumbang kemahiran dan kepakaran dalam sesuatu aspek. Seandainya anda adalah seorang yang mahir dalam contoh macam tadi saya cakap inorganic chemistry, dan dalam kumpulan anda pula akan ada orang lain yang mahir dalam mungkin spektroskopi. Jadi anda akan bekerja bersama. Jadi nasihat saya adalah dalam pemilihan subjek dan apa yang ingin kita belajar, kalau boleh waktu di tahun pertama, tahun kedua, anda boleh untuk decide bidang mana yang anda berminat untuk masuk. Tapi pada masa yang sama, sebab kita berdepan dalam keadaan yang berkembang, walaupun anda telah mempunyai satu target yang telah anda set waktu first day di university, waktu first day you registered as a student in UMP, remember, you need to be as agile as possible. Agile bermaksud, dalam bahasa mudahnya adalah fleksibel. Pastikan anda tahu tentang perkembangan semasa. Terhadap permintaan terhadap sesuatu bidang, permintaan terhadap sesuatu career. Jadi perkara ini berubah. Tahun ni mungkin negara memerlukan banyak engineer. Tahun depan negara memerlukan banyak doktor. So itu on a general perspective. Kalau daripada segi apa yang anda belajar, mungkin tahun ni anda dengar dulu waktu zaman saya pada tahun 2013 pembukaan kilang 2011 saya rasa pembukaan kilang Linus dekat Kuantan dulu. Waktu tu kita tahu Linus is a factory that work a lot on rare I think bahan nadir bumi they said it. So banyak pelajar-pelajar pada waktu tu berminat dan belajar cenderung ke arah itu sebab ingin masuk dan bertugas dengan syarikat berkenaan.
zaman berubah dan mempunyai keperluan-keperluan yang berbeza. Saya kira pada tahun 2020 mungkin para pelajar yang terlibat dengan, kalau dalam sudut kimia, tentang manufacturing of our protective equipment, polymer dan sebagainya, akan mendapat lebih benefit lah. Jadi nasihat saya adalah anda perlu ingat bahawa dunia ini terus berkembang. Jadi pastikan anda mengikuti perkembangan dan cuba mengikut demand yang kita ada. Dalam keadaan, sebab dalam tugas saya melakukan banyak bentuk research. Jadi one of the research is on the supply and demand market, the job market supply and demand. We are at the stage of our supply, maksudnya pekerja is higher than the demand daripada keperluan. Jadi perkara ini telah berlaku semenjak, saya rasa bermula secara besarnya adalah pada tahun 2015, dan kita estimate perkara yang sama akan berterusan sehingga tahun 2025. Jadi bersedia, pastikan anda mempunyai nilai tambah yang lebih berbanding graduat-graduat lain. Berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan saya ada bercakap dengan rakan-rakan lain daripada dalam industri, graduan UMP sebenarnya adalah antara graduan yang disenangi oleh para majikan. One of the reason being adalah daripada sudut struktur akademik UMP sendiri adalah salah satu kaedah pengajaran dan juga silibus yang lebih mementingkan ke arah penggunaan industri. Jadi kalau ini ada saya dapat daripada klien saya sendiri yang ada staff dari UMP dan universiti-universiti lain. UMP dilihat lebih agile dan lebih up to date terhadap teknologi-teknologi baru. Jadi ada certain aspek yang mana kita dapat nampak UMP dah ajar kepada para graduan kita, tetapi universiti lain masih lagi mengikut silibus yang lama. Jadi bila masuk ke alam industri pekerjaan, ada sesetengah equipment ataupun sesetengah kaedah yang pelajar UMP telah tahu cara penggunaannya. Jadi di sini saya juga ingin mengingatkan, ambillah peluang yang kita ada, sebab kita dah ada kat UMP sekarang ni, untuk bercakap dengan lecturer kita. Pada masa yang sama, cuma saya ingat waktu saya di UMP dulu, cuma ada 2 subjek, kimia dan juga bioteknologi. Tetapi ada juga pelajar-pelajar kita yang daripada kimia refer kepada lecturer bio, daripada bio refer kepada lecturer kimia. Dan dengan peluang yang anda ada, dengan kita kata perkembangan terhadap fakulti, gunakanlah kemampuan, resources, lecturer yang kita ada, walaupun bukan daripada program anda, dapatkan nasihat daripada mereka. Even kalau anda terlibat dengan certain research, sama ada research competition atau FYP, anda masih boleh dapat support daripada lecturer dalam bidang lain dalam mengukuhkan lagi hasil kajian anda dan juga untuk menambahkan lagi lah ilmu anda. Cuma ambil peluang yang ada. Saya juga faham FIS dan juga fakulti komputer juga telah berkait rapat, telah berada di dalam Dr. Saiful, kita panggil school ke Doktor? Kita panggil sebagai college. College, ya. College Komputeran dan Sains Gunaan. Ada 3 fakulti dalam tu. FCOM, FIS dan juga Pusat Sains Matematik. Okay. So dah dijadikan college antara FIS, kita ada Safety and Health dan juga komputer. Cuba gunakan sebaik mungkin kemampuan yang ada di dalam college anda untuk membawa salah satu benefit, sama ada kepada diri anda sendiri ataupun kalau anda buat research kepada orang lain jugalah.
Sebab penggabungan bidang ini saya percaya adalah sesuatu yang bagus. Contoh daripada segi data collection, saya tahu mungkin dalam fakulti, dalam bahagian matematik, sains ada data collectionnya. Mungkin anda boleh juga untuk dapatkan ilmu daripada rakan-rakan ataupun lecturer di program komputer berkenaan data juga. Jadi kita cuba combine semua yang kita ada dan work together as a college. InsyaAllah saya percaya kalau kita, if we are able to harness the benefit that we have as a college, I believe that the college can be one of the best college in the university or even in the country. So I hope that the student that join UMP, that join FIS should know that we are bigger and we are better together, and try to benefit from what you have right now. Because when I was in UMP, even with only 2 programs, our student, some of the student can benefit by going to both sides and to support in their research or in their studies. So right now, as we are bigger, we just need to work together, and those from science can go to computer can go to OSH, try to understand and learn and try to benefit from what we have lah. I think perhaps SciTex also can play an important role. I was the president of SciTex back in the year 2009, if I'm not mistaken. So SciTex can act as a bridge between all of this program, and we can try to come out with a result that can show that we are able to work together. Saya rasa takat itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Encik Muhammad Kushairi bin Hashim atas perkongsian bersama dengan kita pada pagi ini, dan juga terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kita pada majlis pencapaian anugerah pada pagi ini. Jadi kepada hadirin sekalian, kita telah pun berada di penghujung majlis. Kami jutaan terima kasih kepada tetamu kehormat kita, Dekan Kanan dan juga Dekan Fakulti Sains dan Teknologi Industri kerana sudi hadir untuk menjayakan majlis kita pada pagi ini. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah pencapaian terbaik 2020 dan juga kepada penerima-penerima anugerah Dekan yang telah menerima anugerah pada hari ini. Jadi diharapkan kecemerlangan anda dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang dan mengekalkan kecemerlangan. Jadi saya mewakili ahli jawatan kuasa majlis ingin memohon maaf seandainya ada kesilapan dan kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Jadi sekian dulu daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.